Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini kita bersama dalam My Quran Time baca faham amal. Hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita. Ini surah apa Ustaz? Ayat mana? Hari ini kita surah An-Nur, kita menyambung ya pada ayat 21 muka surat 352 ya, pada sama dengan tuan-tuan. Kita bersyukur kita berada pada juz yang ke-18 ini. Surah An-Nur ini adalah surah yang istimewa Ustaz ya. Betul. Satu surah yang ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh individu penting dalam zaman Nabi, iaitu Sayyidina Aisyah. Minta maaf macam ni. Surah An-Nur banyak dikaitkan dengan wanita. Bahkan ada yang minta wanita untuk belajar surah An-Nur. Kenapa? Saya nak tahu Ustaz. Dia sebenarnya bukan sekadar untuk wanita Ustaz ya. Sebenarnya ini adalah surah untuk wanita satu, selain daripada surah An-Nisa, tetapi ia adalah surah untuk masyarakat. Masyarakat ya. Kalau boleh sebenarnya selain surah Yasin ya yang telah biasa kita baca, surah An-Nur ini memang kita kena kempenkan kepada anak kecil, anak remaja, anak besar, memang kena faham surah An-Nur ini. Kerana apa? Kerana kita akan lihat sebentar lagi apa kesan tambahan yang telah pun kita lihat 2 hari lepas dan kita lihat pada hari ini. Mari kita mulakan dahulu ya dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah keberkatan, tambahkanlah kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 352. Bermula daripada ayat yang ke-21, Allah mengingatkan kepada kita agar jangan ikut langkah syaitan. Lebih tepat tambah di situ kita jangan ikut langkah syaitan. Yang kedua, pada ayat yang ke-22 itu jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan. Ini ada kaitan dengan Saidina Abu Bakar ya, dalam peristiwa Al-Ifk yang kita lihat semalam, bahawa beliau berazam ya tidak mahu lagi memberi bantuan kepada Mistah, tetapi kita akan lihat apakah pujukan dan panduan daripada Allah untuk kita yang kadang-kadang mungkin sakit hati dengan orang yang menyakiti hati kita. Seterusnya pada ayat yang ke-23, balasan akhirat bagi para pelaku qazaf. Ya, siapakah yang berlaku qazaf? Ini kita akan lihat. Dan seterusnya pada ayat yang ke-27 kita masuk kepada hukum peraturan ke-6. Inilah antara jawapannya Ustaz ya. Surah An-Nur ini penuh dengan peraturan Allah. Minta izin ketika hendak masuk rumah. Kerana apa? Kerana kalau kita nak membina masyarakat yang sejahtera, surah An-Nur ini adalah cahaya untuk masyarakat. Ya, cahaya untuk masyarakat. Kalau masyarakat tidak tahu surah An-Nur, kesannya Ustaz ya, masyarakat akan dipenuhi dengan kegelapan kerana
siapa-siapa boleh bercakap apa sahaja. Ketika nak masuk ketika pemilihan pemimpin saja, maka keluar cerita macam-macam untuk jatuhkan antara satu sama lain. Kalau itu yang berlaku, maka rosak dan runtuhlah sistem kepimpinan dan juga sistem sosial dan juga keluarga dalam negara. Jadi mari sama-sama kita baca daripada ayat yang ke-21 hingga 23 dahulu, memahami panduan ini agar jangan sampai kita tidak memberikan panduan ini kepada keluarga dan organisasi masyarakat kita. Bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fazrul di atas mukadimah yang menampakkan kita bagaimana gambaran muka surat yang akan kita baca ni dan keseluruhan surah An-Nur itu, bahawa kita kena ikut bagaimana Ummul Mukminin kita Sayyidatina Aisyah apabila difitnah, bagaimana dia begitu hebat, begitu tenang. Subhanallah. Dan Allah memuliakan ibu sekalian orang-orang yang beriman ini, masya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat semua, teruskan share, tekan butang share dekat bawah. Yang tengok di Facebook juga boleh tengok di Facebook TV Al-Hijrah, kerana live pada setiap hari di sana, dan juga boleh tonton di sudah pastilah di channel 114. Mudah-mudahan 114 surah itu dapat kita khatamkan insya-Allah. Hari ini muka surat 352, jom sama-sama kita baca ayat 21 hingga 23 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 21 hingga 23 yang penuh pelajaran Ustaz ya. Menyambung kepada apa yang kita lihat semalam, Allah menyatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Semalam Allah menyatakan ya, dalam ayat yang ke-20 semalam kita lihat bahawa kalaulah bukan dengan kurniaan dan juga rahmat kasih sayang daripada Allah, Allah berhenti kat situ sahaja, terus disambung dengan wa annallaha raufur rahim. Allah ini amat penyantun, amat prihatin, amat penyayang kepada kita. Dalam surah ini banyak kali berulang Ustaz ya. Setakat ini ada beberapa kali walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Dan kita jumpa lagi pada ayat yang ke-21. Apakah isinya? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengikut khutuwati syaitan. Jangan kamu semua mengikut langkah-langkah syaitan.
bukannya wala tattabi'u syaitan, tetapi langkah-langkah Ustaz ya. Nak ceritanya ialah antara langkah-langkah syaitan ialah dia meniupkan perkataan-perkataan was-was yang ada ya daripada hati, kemudian dia akan muncul pada mulut dan akhirnya tersebarlah berita-berita fake ataupun parodi ataupun perkara yang tidak benar, membawa pada fitnah ifk yang kita bincangkan semalam. Jadi Allah mengingatkan pada kita ya, wa may yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang mengikut kepada langkah-langkah syaitan, fa innahu, apakah kesannya? Syaitan mengajak kepada fahsya dan juga yang keduanya adalah al-munkar. Ini adalah logical progression ataupun kefahaman apa langkah-langkah yang berlaku. Iaitu bila kita mengikut, kita benarkan diri kita untuk mengikut langkah syaitan, bukan syaitan ya, mengikut langkah syaitan. Salah satu yang diberi perhatian di sini ialah tentang ifk, tentang fitnah Ustaz. Menyebarkan berita-berita palsu ini ya, kita forward ataupun kita share ataupun kita tanya, itu yang kita dah belajar semalam ya. Mula-mula kita tanya cerita apa terkini, gosip apa terkini. Rupa-rupanya bila kita mula dengan alsinatikum, dengan lidah ataupun dengan ringan-ringan, dia kemudian kita ambil masa yang banyak bi afwahikum, itu yang kita belajar semalam. Dan juga lepas tu kita rasa alah ini perkara remeh je, hiburan-hiburan Ustaz kan. Ini kan zaman viral, bila lagi kita nak berhibur dengan gosip-gosip yang ada. Rupa-rupanya inilah yang merosakkan masyarakat. Ini adalah kerja syaitan. Kerja syaitan. Jadi penulis-penulis yang menghasilkan karya-karya ini adalah mereka yang menjadi ejen-ejen kepada khutuwati syaitan. Jangan ikut, jangan follow page yang begini. Jangan ikut. Ya, pasal apa? Pasal daripada sini dia akan membawa kepada ya'muru bil fahsya. Syaitan ini akan menyeru kepada perkara keji. Perkara keji, dia salah satu perkara keji menyebarkan berita keji ini, benda tak betul, dan juga perkara-perkara keji yang lain ya. Dan perkara keji boleh membawa kepada perkara mungkar. Apa kaitan perkara keji dengan mungkar Ustaz ya? Dulu kita mungkin rasa bahawa ibu flush anak baby dalam toilet tak pernah dengar cerita. Sekarang ada. Mengapa mungkar itu boleh berlaku? Kerana dia datang daripada fahsya. Ya, fahsya itu maksudnya ialah apabila seseorang itu sanggup melakukan fahsya, zina ataupun hubungan di luar nikah ya. Dan mengapa jadi begitu? Awalnya itu kerana mereka sudah pun terlibat dengan perkara-perkara langkah-langkah syaitan yang ringan-ringan ya, dengan perkataan-perkataan yang ada. Allah menjelaskan pada kita, walaula fadlullahi alaikum, jika bukan dengan fadal dan juga rahmah daripada Allah, ma zaka minkum min ahadin abada ya, bahawa tidaklah ya, apabila Allah tidak beri fadal ini, tidak seorang pun di antara kamu bersih daripada perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Kitalah semua ya, saya gitu Ustaz ya, tanpa dapat fadal dan rahmah daripada Allah, sebenarnya kita ni memang tak akan bersih ya. Apa maksud bersih di sini? Menarik ya. Allah kata di hujung itu, walakinallaha yuzakki man yasha, Allah yang membersihkan kita. Ada orang kata bahawa saya ni tak terkesan dengan hubungan lelaki perempuan di pejabat contohnya. Saya tak terkesan dengan hubungan lelaki perempuan di alam maya contohnya. Pasal saya ni okey, saya ni bukan macam orang lain ya. Ada yang cakap begitu ya. Sebenarnya Allah cakap jangan tuzakku dalam ayat lain dalam Quran ni, jangan kamu bersihkan diri kamu, jangan kamu rasa confident. Allah yang sebenarnya yang melaksanakan walakinnallaha yuzakki man yasha. Kita rasa kita terkawal, kita selalu menundukkan pandangan, kita selalu menjaga maruah dalam kehidupan kita. Itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau tak dapat fadal, kurniaan dan juga kasih sayang Allah, kita ini pada bila-bila masa sahaja. Allah kata apa? Wallahu samiun alim. Allah dengar. Allah dengar apa Ustaz? Allah dengar apa yang ada dekat hati saya. Kan, bila katakan bercampur lelaki perempuan ke, Allah tahu apa yang ada pada hati saya ini ya, bersih tak bersih. Tak nampak kan, nampak depan TV ni pakai shield ini macam nilah kan, tapi hati ini bila kita tengok pada wallahu samiun alim, Allah kata bahawa Allah tahu ya, Allah tahu apa yang ada pada hati kamu, cuma Allah tidak keluarkan. Kerana apa? Kerana Allah yang memberi fadal dan rahmah.
Tanpa fadal, tanpa rahmah, masyarakat ini akan jadi masyarakat yang penuh dengan perkara-perkara fahsyat, keji dan membawa kepada mungkar. Dan mungkar ini sampailah pembunuhan, ya, boleh buat macam-macam perkara yang tak pernah kita fikirkan. Kerana apa? Kerana mengikut kepada langkah syaitan. Ayat yang ke-22, ya, menyambung kepada peristiwa ini. Bila Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, perlindungan kepada Abu Bakar, tidak percaya pada kisah tersebut, bila turun surah ini, maka ia adalah satu khabar gembira kepada Sayyidatina Aisyah. Apakah yang berlaku? Abu Bakar ketika dalam peristiwa itu mendapati salah seorang daripada sepupunya, Ustaz, namanya Mistah bin Athatha, ya, Uthatha. Dia kata bahawa saya ni dah sponsor kamu, sepupu dia miskin, ya. Jadi saya dah sponsor, tapi pasal kamu terpengaruh, macam Hasan bin Sabit juga terpengaruh percaya berita itu, Abu Bakar kata pasal kamu ni dah buat dosa besar, aku tak nak sponsor dah. Tak nak sponsor dah. Jadi dalam ayat yang ke-22 ini yang kita nak baca sekali lagi, apakah yang diingatkan oleh Allah? Adakah lepas itu Abu Bakar sponsor ke tak? Ini ayatnya. Awak tak nak sponsor tak? Tak ada. Pasal kamu ni, satu, ini anak aku. Ini anak aku kan, Aisyah anak kepada Abu Bakar. Yang keduanya, ini adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, kamu percaya kalau Abu Ayyub Al-Ansari cakap pada isterinya cakap pasal kisah Al-Ifk ini, fitnah ini, dia kata Sayyidina Aisyah dikaitkan dengan fitnah. Abu Ayyub mempunyai satu soalan yang mantap. Kamu buat ke? Kan? Aku tak buat perkara keji tu. Aisyah itu lebih mulia daripada kamu. Seorang suami yang memimpin isterinya dengan soalan yang mantap begitu. Tetapi Mistah ini percaya pada peristiwa tersebut. Maka Abu Bakar kata, kamu dah menghina anak aku, tak apa lagi, tapi ini Ummul Mukminin, dia tak nak sponsor dah. Tapi Allah kata ayat 22, kita baca sekali lagi bagaimana Allah memujuk Abu Bakar As-Siddiq. Silakan Ustaz. Insya-Allah, Ustaz Fas, bagaimana bahaya perkataan-perkataan orang-orang munafik yang sengaja melontarkan bara api ataupun fitnah sehingga orang-orang beriman pun terpedaya dan terlepas cakap pula, masya-Allah. Baik, kita baca ayat ini, mudah-mudahan kita dapat lagi pencerahan ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Allah menyatakan dalam peristiwa Abu Bakar ini mempunyai kelebihan, terbuka begitu. Maksudnya apakah kelebihan Abu Bakar? Kaya, kelebihannya sabar, kelebihan hatinya, kelebihan imannya. Kalau dibandingkan dengan iman seluruh umat Islam, ya, Abu Bakar punya iman ini lebih berat. Dengan kurniaan, dengan kelebihan yang ada dan wasaah, ya, dan juga keluasan yang ada pada Abu Bakar itu, sebenarnya Allah kata apa? Wala ya'tadi ulul fadl, janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa tidak akan memberi bantuan kepada keluarganya, ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, tidak mahu memberi. Dalam kes ini Mistah bin Uthatha. Siapa Mistah? Sepupu kepada Abu Bakar, ya, iaitu dia adalah ahli keluarga. Dalam masa yang sama dia adalah orang yang miskin. Jadi ahli keluarga dan orang miskin ini bukan satu status yang amat tinggi. Keluarga kita kan, kita orang miskin. Tapi Allah angkat Mistah ini kerana beliau adalah muhajirin yang sanggup berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah angkat Mistah, dan bila ayat ini turun, Ustaz, ya, turun pada Abu Bakar, dia tu ahli keluarga kamu. Ya, fine, dia ahli keluarga, dia miskin. Okey, dia miskin, dia muhajirin. Allah, ya, bila Abu Bakar dengar ini Allah declare muhajirin, ini orang yang berjuang bersama dengan Nabi pada jalan Allah, Allah kata wal ya'fu,
maafkanlah. Maafkanlah. Bila dapat ini memang Abu Bakar habis Ustaz. Maafkan, ya, maafkan. Dan mungkin Abu Bakar masih lagi teringat-ingat kepada bahawa Mistah ini menyokong kepada fitnah tersebut, perit dalam peristiwa anaknya Ummul Mukminin dikutuk, Nabi Muhammad dihina ataupun tersiksa secara spiritual ataupun emosinya. Mungkin teringat lagi nak forgive, okey, saya forgive ya Allah. Rupanya Allah tambah lagi wa yasfahu, forget Ustaz. Kena buka halayan baru. Safah kan, wa yasfahu ni macam safah, kita dah dekat muka surat ini, bila pergi muka surat baru, buka muka surat baru, yang lain itu habis, delete semuanya. Jadi ini adalah pujukan daripada Allah SWT, forgive and forget. Bahasa Inggeris Ustaz ya. Ya, maafkan dan lupakan. Pasal ada kadang-kadang orang cakap bahawa saya ni susah nak lupakan kan. Maaf boleh tapi susah nak lupakan. Memang susah ya, tetapi Allah kata ada je perkataan ini di dalam Al-Quran. Maksudnya forgive and forget ini Allah tahu bahawa kapasiti manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada orang kata saya ni susah nak maafkan, susah nak lupakan, itu perkataan dia Ustaz ya. Perkataan Allah tahu bahawa ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kamu tak suka ke kalau Allah ampunkan untuk kamu? Nak ceritanya ya, perbincangan ulama dalam hal ini bahawa ada ganjaran ya, ada ganjaran kalau seseorang itu, Ibn Kathir menyatakan kalau kita makin memaafkan dan juga kita forget ya, berlapang dada, teruskan. Abu Bakar memeluk Mistah balik semula ya, maksudnya terima balik semula, itu adalah tanda bahawa seseorang itu akan mendapat lebih banyak keampunan daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Inilah ayat yang menyebabkan Abu Bakar disakiti oleh ahli keluarga dekat, tetapi rupa-rupanya beliau memilih keampunan daripada Allah, beri balik sponsorship tajaan kepada Mistah bin Utsatha. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan khata ataupun khatawa ya, yang bermaksud langkah ataupun langkah-langkah, 5 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan inilah perkataan yang kita perlu jaga-jaga dalam hidup kita ini. Salah satu perkara yang Allah kata jangan ikut langkah syaitan, iaitu perkataan-perkataan yang fitnah, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kita unfollow tuan-tuan. Kalau ada page-page ataupun website begitu, grup-grup yang bincang perkara-perkara yang sampah ini, keluar, kerana kita tidak mahu menjadi sampah kepada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal. Insya-Allah. فصبر جميل جميل والله المستعان على ما تصفون. Dan sabar itu adalah indah. Maka Allah lah yang menjadi tempat untuk kita memohonkan pertolongannya terhadap apa yang mereka katakan itu, terhadap apa yang mereka sifatkan itu. Inilah ayat yang kita belajar dahulu dalam surah Yusuf. Dan dalam hadis yang panjang, bila Aisyah dah tak tahu nak kata apa dah, dalam keadaan yang Rasulullah pun sebagai seorang insan, ialah dengan cerita-cerita begitu dan wahyu tak turun lagi. Betul Ustaz. Sampai Aisyah kata, aku tak tahu nak kata apa, aku pinjam kata-kata ayah kepada Yusuf. Itulah fasabrun jamil. Kata para ulama Safas, Aisyah sampai terlupa dah nama Yaqub.
Betul. Sehingga dipinjam ayah kepada Yusuf. Betapa Itulah stresnya masalah. pada waktu itu Ustaz ya, sampai dia Akbar. kalau kita dalam stres ini banyak benda kita terlupa. Betul. Kan, dan Saidina Aisyah membacakan doa ini Ustaz ya. Dan bila turun surah ini, Ya. surah ini kalau kita tengok daripada awal ya, hari itu memang mendebarkan. Allah Mendebarkan ya, dan bila turun, bila dah semua dah settle lah ni kan, penjaga pada Aisyah kata bertemulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu ini memang mencabar Ustaz. Subhanallah. Aisyah menyatakan bahawa aku tidak ingin berterima kasih kepada Nabi Muhammad Rasul, tetapi aku Correct. berterima kasih kepada Allah Dia Subhanahu Wa bertahmid Taala. masya-Allah. Ya, peristiwa ini amat perit sebenarnya, walaupun mungkin sebahagian daripada kita tak adalah mengalaminya kan, tetapi kita tahu betapa ini ummul mukminin. Kalau mak kita ya, mak kita orang cakap dia ni tak jaga anak dia pun kita dah sedih, apatah lagi ini adalah ummul mukminin. Fasabrun jamil, perkataan beliau, masya-Allah. Itulah kunci kemenangan bagi orang yang sabar bila berlaku konflik dalam keluarga yang begitu hebat. Allah Taala contohkan kepada kita hari ini untuk sama-sama kita dengar dan hayati dan kita ikut perjuangan ini, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada penonton-penonton, sahabat-sahabat yang terus sabar dalam perjuangan ini. My Quran Time baca faham amal. Jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini berkenaan dengan apa nama ni, huruf-huruf. Kita dah terangkan huruf-huruf yang bersifat tafkhim, sentiasa tafkhim yang ada 7, khussa daghtin kiz. Hari ini kita bicarakan tentang huruf-huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Huruf ni dia bergantung kepada keadaan. Kita ambil satu dulu. Dia ada 3 huruf, alif lam ra, yang mana kadang-kadang tebal, kadang-kadang kita baca dengan nipis. Hari ini ambil contoh alif dahulu. Huruf alif ataupun kita kenal sebagai alif mad lah, alif maddiyah, bergantung kepada huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya tebal, maka alif juga dibaca tebal. Jika huruf sebelumnya nipis, maka alif itu juga dibaca nipis. Contoh dalam surah An-Nur yang kita baca tadi, pada ayat yang pertama, ayat 21 tu, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Cuba tengok kalimah fahsya, ada alif kat situ. Maka alif di situ dibaca dengan nipis. Shin kerana apa? Kerana sebelumnya shin yang bersifat juga dengan nipis. Maka sebab shin nipis, shin itu nipis, maka alif juga dibaca nipis. Sya baca, sya dibaca dengan nipis. Maka dia bergantung pada huruf sebelum. Adapun contoh yang atas tu, taifatun. Ta ada alif juga selepas ta tu. Tapi alif tu kena baca dengan tebal. Kerana apa dibaca tebal? Kerana huruf sebelumnya pun tebal. Huruf ta yang kita dah bicarakan panjang lebar sebelum ni, huruf yang tafkhim. Maka alif di situ dibaca dengan tafkhim, dibaca dengan tebal oleh kerana huruf sebelumnya tebal. Maka tak boleh baca ta. Ada juga orang baca ta sebab dia kata alif ni kan istifal asalnya, yang mana sifat asalnya istifal. Kenapa dibaca dengan tebal pula? Tidak. Alif betul asalnya istifal, tetapi ia adalah huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, bergantung kepada huruf sebelumnya. Maka kalau huruf sebelum tebal, seperti mana ta, alif tu yang panjang tu turut dibaca dengan tebal. Adapun fahsya, alif tu dibaca dengan nipis kerana bergantung pada huruf yang sebelumnya. Wallahu taala alam. Safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk kita sama-sama belajar tajwid pada hari Jumaat ini, dan terus kita ingin memastikan Jumaat ini kita penuhkan dengan banyak amalan kita, banyak solat, salawat ya. Solat satu, tapi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah Nabi kita Ustaz ya. Ini amat perit, tapi kita dah belajar semalam bahawa sebenarnya peristiwa ini Allah berikan kepada insan yang amat agung untuk menjadi pelajaran pada kita ya. Memang perkara ini syarra ya, tapi Allah kata bal huwa khairul lakum, menjadi panduan kepada kita. Itu sebabnya surah ini mengapa perlu diajarkan kepada masyarakat ya, kerana kita tahu apakah etika ketika kita bercakap. Kalau tak puas hati ke, ada dengki ke apa ke, jangan sampai melanggar apa yang ada di dalam surah ini yang akan menjadi cahaya kepada masyarakat. Jadi pada ayat yang ke-23 kita baca sebentar tadi, Allah memberikan satu penegasan ya tentang orang-orang yang menuduh kepada al-muhsanatil ghafilat. Ini adalah satu istilah Ustaz ya. Siapa al-muhsanatil ghafilat? Ini adalah wanita yang muhsanat, ini daripada hisan, maksudnya kubu
ya, yang diletak dalam kubu yang terpelihara, maksudnya duduk di rumah ataupun terpelihara maruahnya. Al-ghafilat ini, ghafil ini maksudnya lalai ustaz ya. Ya. Lalai. Apa yang lalainya? Lalainya ini dia tidak endah kepada perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan. Dia tak kisah pada lelaki lain. Dia fokus kepada apa? Kepada wali, kepada keluarganya, kepada suaminya. Dia tak ada berfikir benda lain. Ini adalah al-muhsanatil ghafilat. Maksudnya dia bukannya nak bersolek-solek ustaz ya, nak menarik perhatian pada bos saya ataupun lelaki di sebelah sana, ataupun nak menarik perhatian agar saya. Ini adalah al-ghafilat, ya. Allah mengangkat, ya, orang yang menuduh wanita begini, al-mukminat, akan dilaknat di dunia dan di akhirat, walahum azabun azim, baginya adalah azab yang amat besar. Pasal ini adalah maruah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi yang Allah jelaskan, apakah modus operandi, cara orang yang suka menyebarkan berita palsu ataupun fitnah ini? Kita baca ayat 24 hingga ayat 27. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya-Allah Ustaz Fazrul. Betul-betul sahabat Al-Quran, kita nak teruskan ayat-ayat yang begitu hebat dan genting ini untuk sama-sama kita ambil pelajaran dan pengajaran yang cukup bermakna, bernilai dalam kehidupan kita sebenarnya dalam mendepani semasa cabaran semasa dan lebih fokus kepada fitnah tadi. Baik, terusnya ayat 24 hingga ayat 27. Jom sama-sama kita baca dengan teranum dan hawal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-24 hingga 27 menyambung kepada Allah mengingatkan, ya, bagaimana modus operandi orang-orang yang menyebarkan berita-berita palsu, ya. Allah menyatakan balasan pada hari itu, yauma tashhadu alaihim, iaitu pada hari itu ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi ke atas mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam konteks fitnah, apa yang berlaku? Yang pertama, mereka menggunakan apa? Alsinatuhum, iaitu lidah mereka, mulut mereka ustaz, ya. Mula dengan lidah, ya. Lidah ni yang kita bincang semalam, ringan-ringan, kan? Kau tak tahu ke? Kan, tuan-tuan, kalau kita borak dekat kedai makan dekat mana, kau tahu ke kalau berita itu membawa kepada fitnah, stop, kita kena berhentikan. Ini adalah adab cahaya untuk masyarakat. Kita berada berjumpa kat mana, tanya khabar, alhamdulillah, dah surah apa projek terkini, okey, tapi jangan kita mulakan lidah kita dengan
kau tahu ke? Kan, dan bermula gosip jangan diisikan, dan rancangan-rancangan yang ada gosip ini kita tutup dan kita boykot. Pasal apa? Pasal kita khawatir nanti di akhirat nanti lidah kita yang kita boleh kontrol sekarang ini, ya, kita raja, kita boleh kawal kita punya lidah, di sana nanti lidah akan dakwa kita, yang pertama. Yang kedua adalah aidihim, iaitu tangan mereka. Mereka menaip, ya, mereka membawakan bukti-bukti palsu. Semua ini yang kita boleh arahkan di dunia ini, di akhirat nanti tangan kita akan bersaksi, akan menjadi sebagai pendakwa kepada kita. Naudzubillah min zalik. Ingatkan kita dapat telefon type ustaznya, ingatkan dapatlah pahala lebih sikit. Tapi rupa-rupanya bila kita mula banyak bagi hit kepada ataupun lawatan kepada page-page laman-laman gosip ini, mereka naik dapat YouTube ataupun dapat iklan bayaran yang tinggi. Rupa-rupanya ini adalah satu sokongan yang akan ditanya di akhirat nanti. Dan yang ketiganya apa? Wa arjuluhum, iaitu kaki-kaki mereka. Mereka akan pergi tanya, kau tak tahu ke? Ya, dia pergi ke sana ke sini, bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Jadi ini adalah satu peringatan untuk kita dalam bab fitnah, dalam bab apa sahaja pun. Kalau hari ini tangan kita bersaksi bahawa sebenarnya kita pegang halaman Quran, kita pegang remote untuk tengok program My Quran Time, ataupun guna kaki kita untuk pergi ke masjid, ataupun kita guna lidah kita untuk belajar tajwid, makhraj yang bagus, maka dia juga menjadi saksi. Ya Allah, kami bersaksi raja ini, kitalah raja yang boleh kawal tiga perkara ini, berbuat perkara amal yang baik. Itu yang kita doakan dapat berlaku di akhirat nanti. Pada hari akhirat, Allah kata ayat 25, Allah yuwaffihumullahu dinahumul haqq. Allah sempurnakan segala din, iaitu urusan agama ini adalah perkara-perkara hutang. Ya, agama adalah hutang. Transaksi kita dengan Allah, tengok solat kita dah settle ke belum, tetapi din ini ada kaitan dengan manusia, iaitu dah selesai ke, kan, umpat, dengki, apa sebagainya. Dan pada waktu itu ia adalah atas dasar kebenaran. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan sebenarnya mereka mengetahui bahawa Allah lah yang paling benar, yang tahu hakikatnya. Pasal kita tak tahu, kadang-kadang kita dapat berita yang syahadah, yang kita nampak itu, kita kata wah betul lah, macam betul. Tetapi al-ghaib yang kita tak nampak, yang telah dipalsukan ataupun ada agenda, tak cukup saksi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang kita tak tahu. Di mahkamah sedang berbicara, kita tidak tahu. Yang tahu sebenar-benarnya, kalau katakan di dunia ini hakim boleh dirasuah ataupun tukar fakta, maksudnya Allah kata Allah al-haqqul mubin, berjaga-jaga para hakim, peguam-peguam yang nak menang kerana nak dapatkan duit, kerana membantu kepada anak guaman untuk menang dalam kes fitnah dan sebagainya. Al-Khabithat ayat 26 adalah satu perkara penyataan untuk kita memahami hakikat daripada dalam masyarakat ini. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 26 ini, kerana Allah bawa daripada akhirat bawa ke dunia, Ustaz, ya. Masya-Allah. Allah bawa balik pada kita. Oh, kamu dah pergi akhirat. Okey. Sekarang bawa kepada dunia. Macam mana kita nak menata ataupun nak pastikan masyarakat kita ini masyarakat yang penuh dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 26. Jom, saya pun sebenarnya tak sabar nak untuk Ustaz Fas mencerahkan ayat 26 ini. Perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, yang baik untuk lelaki yang baik. Kita dengar dahulu ayat 26. Bahaya Ustaz, lidah ni Ustaz. Betul. Lidah ni yang tak bertulang ni boleh jadi menyebabkan kita masuk neraka dengan lidah kita tadi. Saya teringat Ustaz ada satu bukan kata-kata lah, guru saya pernah pesan, jangan dengar benda yang tak elok. Bila banyak dengar benda tak elok, tengok benda yang tak elok, dia simpan ke hati lama. Nak boleh lupa tu susah betul. Betul Ustaz. Yang teruknya bila kita ungkap pula dengan lidah kita, sebarkan lagi. Itu cabaran sekarang ini bila ada di internet, Ustaz, ya. Anak-anak kita PDPR boleh guna. Jadi benda itu boleh masuk. Betul. Ya. Dan Allah. Ibu ayah kalau boleh jangan banyak memberi ruang begitu, dan juga jangan cakap perkara-perkara yang tidak yang fahsyat. Kan, istilah itu pun jangan dibanyak ulangkan. Pasal para wartawan kena ingat, jangan sampai dekat suara khabar tu depan-depan perkataan yang tidak sesuai. Nanti anak bertanya, tanya yang anak tanya penerbit ataupun kalau katakan ketua-ketua editor, bertanggungjawablah, ya, kerana ini adalah peringatan daripada Allah. Kita nak dengar ayat 26.
Jom kita basahkan lidah-lidah kita dengan ayat 26 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله. Surah Al-Azim ayat 26 adalah ayat yang menutup kepada kes, Ustaz ya, menutup kes ya. Kes apa? Ifk ataupun fitnah yang sampai kepada Sayyidatina Aisyah yang memberi pelajaran untuk kita. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, iaitu perempuan yang keji untuk lelaki yang keji dan lelaki yang keji untuk perempuan yang keji. Dalam masyarakat kita, kalau orang yang kotor ini, dia akan membuat kotor sampah dalam masyarakat dan dia akan buat sampah itu hanya mampu sampai kepada perempuan sampah. Lebih kurang begitu istilahnya Ustaz ya. Allah menggunakan perkataan ini. Tetapi orang yang baik, dia buat baik ya, dia orang perempuan baik, dia buat baik kepada lelaki baik dan orang lelaki baik buat baik kepada perempuan baik. Dalam masyarakat kita ada lelaki, ada wanita yang baik-baik ni Ustaz ya. Dan orang baik tidak akan menghasilkan perkara-perkara, artikel-artikel, tajuk dekat akhbar yang buruk-buruk, cerita yang keji-keji. Itu bukan ciri orang baik. Ya. Kalau orang tu pergi solat tapi dia menjadi editor untuk buat cerita-cerita yang khabithat, itu maksudnya dia adalah khabithat. Itu adalah penutupan kes. Allah memberitahu bahawa sebenarnya Sayyidatina Aisyah ini siapa, kan? Dia adalah ummul mukminin, al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Pada ayat yang ke-23 Allah kata orang yang baik ini, perempuan yang baik ini untuk lelaki yang baik, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang buat baik dalam masyarakat. Terbukti selama ini. Terbukti selama ini. Ya, wattayyibuna littayyibat, dan orang lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi sebenarnya dalam masyarakat akan bergejolak ataupun bertentangan. Orang yang tak baik, yang kotor ini akan buat berita-berita kotor untuk orang baik. Ya. Kalau katakan orang baik dapat berita tak baik, contoh Ustaz ya, katakanlah memang ada kita rasa macam dia ni buat tak baik, dia tidak akan sebarkan. Dia akan pergi ke mahkamah ikut kepada peraturan yang ada, kerana Quran ada peraturan itu. Maka Allah menyatakan ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Ini adalah bara', bebas. Sayyidina Aisyah bebas daripada tuduhan ini. Bagi mereka maghfiratun, keampunan, dan juga rizqun karim, rezeki yang mulia. Kena ingat ketika nama Aisyah berkumandang pada waktu itu hina sangat. Hina sangat. Tetapi bila Allah menurunkan wahyu ini, inilah yang menyebabkan Sayyidina Aisyah Ustaz ya, kata aku akan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang menurunkan ayat ini. Inilah penutupan kes. Dan ayat 27 adalah satu disiplin. Buka kes baru tak? Ya. Ayat 27 ni buka kes baru. Kes baru. Ya, masuk dalam rumah, macam mana kita nak jaga rumah kita agar jangan sampai kita ini ya bercampur aduk perkara-perkara tentang maruah, tetapi rumah kita ini ada adab ya. Nak masuk kena apa? Kena pastikan tastanisu. Apa maksud tastanisu? Tastanisu ini Ustaz ya, maksudnya ialah kita bagi signal nak masuk rumah. Terutama kalau katakan kita masuk rumah orang lain lah. Ya. Ada yang kata kat sini ini rumah orang lain, rumah kita masuk je.
Sebenarnya Tastak Nisu itu dia punya kefahamannya ialah kalau ada rumah kita ada tetamu, ramai wanita dalam rumah, saya lelaki kan, saya kena bagi saya nak masuk ni. Kita cakap pada isteri saya pasal apa? Orang dalam itu mungkin tak bersedia, ya. Dan itu adab. Lepas tu baru bagi salam. Kita bagi ketuk ke, kita telefon ke, kita cakap-cakap buat bising sikit ke, kalau kereta tu gong sikit ke kan. Tak kisah, yang penting bagi signal pada orang dalam rumah, ya, bahawa saya nak masuk. Perkara ini adalah lebih baik jika kamu mengambil peringatan, iaitu ia adalah adab masuk ke rumah kecil. Sebelum kita bercakap adab di luar rumah, orang-orang yang khabithat tak ada adab. Dia main redah sahaja, membawa kepada resolusi kita perhatikan sama-sama. Iaitu yang pertama, jangan ikut langkah syaitan dan sentiasa melakukan pembersihan diri. Ini yang pertama. Resolusi yang kedua, kita berazam membantu ahli keluarga, orang miskin dan orang berhijrah, serta memaafkan dan berlapang dada walaupun mereka pernah menyakiti hati kita. Yang ketiga, minta izin sebelum masuk rumah sebagai adab orang beriman yang amat mementingkan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang berjuang di atas agama-Mu, ya Allah. Pilihlah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah, tergolong dalam orang-orang yang berkorban dalam agama-Mu, ya Allah. Pilihlah kami sebagai hamba yang mewarisi Al-Quran, yang sentiasa membaca, memelihara Al-Quran dan tadabbur beramal yang isi kandungan Al-Quran Karim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan lidah kami penyebab untuk kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan lidah kami sebagai penyebab untuk mendapat kemurkaan-Mu, ya Allah. Tetapi jadikanlah lidah kami sebagai lidah yang menyebabkan kami masuk ke syurga-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau jadikan lidah kami ini mendakwa kami di hari akhirat kelak, ya Allah. Tapi sebaliknya jadikan lidah kami sebagai saksi di atas perkara kebaikan kami, ya Allah. Amin. Terimalah amalan kami, ya Allah. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima amal kita, doa kita pada hari ini. Dan terus tuan-tuan, pada hari Jumaat penuh barakah ini kita membanyakkan infak kita, ya. Salah satu platformnya adalah tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin memastikan surah An-Nur ini kita kempenkan benar-benar dalam masyarakat agar perkara-perkara keji, percakapan keji, perkara yang keji tidak masuk kepada generasi kita. Kita tidak mahu masyarakat kita ini gelap, tetapi kita mahu cahaya daripada surah An-Nur. Kita bertemu pada malam ini ulangan, dan esok pagi insya-Allah terus kita akan mengulang kaji halaman pada hari esok. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Assalamualaikum.